mampu mencana pertumbuhan ekonomi negara. Ia juga merupakan satu sektor yang penting bagi meningkatkan hasil pendapatan negara melalui peningkatan jumlah pelancong yang berkunjung. Pergerakan dan perbelanjaan para pelancong mampu meningkatkan pendapatan negara melalui cukai mengundi belah, cukai penginapan, cukai makanan dan juga cukai pertukaran mata wang asing. Selain itu, kerajaan persekutuan telah melakukan pelbagai pelaburan dengan jumlah peruntukan dana yang tinggi bagi membangunkan sektor pelancongan negara. Bagaimanapun, Tourism Malaysia menjelaskan kemerosotan pertumbuhan pelancongan bukan hanya berlaku di Malaysia, tetapi juga di negara lain, terutamanya Singapura, iaitu negatif 85.7%, Vietnam negatif 78.7% dan Indonesia negatif 75% di Asia. Berikutan, berdasarkan data daripada Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA dan Pertubuhan Pelancongan Kebangsaan NPO. Terusnya, beralih kepada statistik dan data, Tourism Malaysia telah melaporkan jumlah pelancong di semua pasaran turut menyaksikan pertumbuhan negatif, iaitu pasaran jarak dekat hanya negatif 83.5%, jarak pertengahan negatif 84.7% dan jarak jauh negatif 79.7%. Bagaimanapun, pelancong dari negara ASEAN atau pasaran jarak dekat masih menjadi penyumbang utama kepada jumlah pelancong asing di Malaysia, iaitu 2.9 juta ataupun 68.1% daripada jumlah keseluruhan pelancong asing pada tahun lalu. Yang kedua ialah pasaran pertengahan, iaitu menyumbang 20.1% meliputi Asia Timur dan Selatan, manakala pasaran jarak jauh merekodkan 11.8% melibatkan negara di Asia Barat, Amerika, Oseania, Eropah dan Afrika. Akhir sekali, dari segi perbelanjaan pelancong, 5 penyumbang tertinggi adalah Singapura, Indonesia, China, India dan Thailand. Seterusnya, kita beralih pada konsep pelancongan, iaitu dari perspektif sejarah kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Dengan pembangunan pertanian intensif, bandar, kapal dan mata wang ialah sebagai medium pertukaran. Perjalanan ini biasanya dipromosikan oleh pengurusan perdagangan, ketenteraan dan kerajaan empire besar Sumer, Greece, Mesir, Parsi dan Rom. Konsep pelancongan dalam Islam mempunyai perspektif yang luas dan boleh dinyatakan dalam beberapa bahagian, antaranya istilah rehlah, siyariah, siyahah, umrah dan haji, iaitu biasanya merujuk kepada pelancongan, tetapi ia juga mempunyai konsep dan kaedah yang berbeza. Perkara ini telah dirujuk daripada Hasan, Muhammad Mahyuddin dan Muhammad Ashraf Zaki pada tahun 2010. Selain itu, ta'rifan musafir, rehlah, siyahah, hijrah dan riadah masing-masing merangkumi perniagaan, menuntut ilmu, berdakwah, melihat kejadian alam, mendapat maklumat dan iktibar, kesihatan, rekreasi, kekeluargaan, persahabatan dan berlindung daripada ancaman serta perubahan sikap. Keredaan Allah, iaitu daripada Pusat Kajian Strategik Kelantan. Perkara ini juga turut diperjelaskan oleh Asma dan Fatimah pada tahun 2010 bahawa semua istilah yang telah dinyatakan ini tercatat di dalam Al-Quran dan merupakan kesaan serta gerakan kepada umatnya. Seterusnya, ia dianggap sebagai ibadah di dalam Islam jika dilaksanakan dengan niat yang betul. Galakan melancong dijelaskan secara umum dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, iaitu ayat yang ke-15. Nilai-nilai yang dapat dilihat apabila sektor pelancongan dibuka semula terbagi pada 3, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Kepada individu, iaitu dapat menggunakan tekanan. Seperti contoh, individu tersebut mampu melancong ke tempat-tempat perairan seperti laut untuk melegakan minda. Yang kedua, kepada masyarakat, iaitu dapat mengeratkan hubungan silaturahmi. Seperti contoh, hubungan yang semakin renggang dapat dieratkan semula apabila bersama kumpul kelak. Yang ketiga, kepada negara, iaitu peningkatan ekonomi negara. Seperti contoh, penukaran nilai mata wang asing ke dalam ringgit Malaysia. Teori utama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori hierarki Maslow. Teori hierarki Maslow telah dikemukakan oleh Abraham Maslow, iaitu salah seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943. Teori ini merupakan teori motivasi yang sering digunakan dalam kesusastraan pelancongan. Maslow mengusulkan hierarki keperluan untuk menunjukkan keperluan yang memotivasikan sifat manusia. Teori ini merupakan konsep pengurusan yang paling terkenal dalam konteks pelancongan
dan menjadikan pelancong lebih peka dengan masalah alam sekitar. Teori kedua ialah klasifikasi oleh Stanley Bloch. Bloch telah menerbitkan sistem psikografik yang mengklasifikasikan pengembara kepada jenis yang berbeza. Terdapat 3 klasifikasi iaitu allocentrik, psychocentrik dan mid-centric. Allocentrik adalah perasaan manusia yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang tidak pernah dikunjung dan mencari pengalaman dan petualangan baru dalam pelbagai aktiviti. Psychocentrik merupakan pelancong yang memilih destinasi yang boleh mereka capai dengan kereta dan memilih destinasi biasa yang dilengkapi dengan kemudahan pelancongan yang dibangunkan dengan baik. Manakala mid-centric merupakan orang yang tidak begitu mencabar tetapi masih terbuka kepada pengalaman baru. Kelima, punca atau faktor berlakunya dalam pembukaan semula sektor pelancongan. Antara punca berlakunya pembukaan sektor semula sektor pelancongan adalah memulihkan ekonomi dan pendapatan negara sepanjang pandemik COVID-19 berkurang, tidak seperti sedia kala. Semula semua sektor pelancongan ditutup sepenuhnya sepanjang COVID-19 bagi mengelakkan penyakit-penyakit terus berleluasa. Pemulihan ekonomi terpaksa dibuat untuk membantu pulihkan masalah kewangan negara. Apabila kewangan negara dapat ditangani, ia dapat mengurangkan hutang negara. Seterusnya, pembukaan semula sektor pelancongan juga berpunca dari berlakunya peningkatan dalam pengangguran bagi penduduk tempatan sepanjang berlakunya kes COVID-19. Berlakunya pengangguran dalam Malaysia kerana syarikat atau kedai tidak dapat membuat pembayaran gaji kepada pekerja sepanjang penutupan kedai semasa COVID-19. Syarikat atau kedai terpaksa mengurangkan atau memberhentikan pekerja dengan serta-merta dengan pemberian papasan kepada setiap pekerja. Sistem penggiliran pekerja pada waktu pagi dan petang dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan. Jelaslah bahawa pengangguran dapat dibendung dengan adanya sistem penggiliran antara pekerja dengan waktu yang ditetapkan oleh syarikat atau kedai masing-masing. Dan sekali punca seterusnya pembukaan sektor semula sektor pelancongan adalah disebabkan kadar kes COVID di Malaysia semakin berkurang. Ramai rakyat Malaysia telah memilih untuk mendapatkan 2 suntikan dos vaksin. Suntikan tersebut dapat mengelakkan penyakit berjangkit merebak ke seluruh badan lebih teruk daripada semasa dijangkiti. Justru itu pihak kerajaan telah membantu mendapatkan dos penggalak untuk setiap rakyat di Malaysia. Dos penggalak tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan yang optimum dapat dicapai terhadap jangkitan COVID-19. Dos penggalak dapat membantu meningkatkan imun badan seseorang dari jangkitan virus COVID-19. Dos penggalak diwajibkan bagi orang yang memerlukan seperti pekerja-pekerja, warga emas, pelajar-pelajar. Oleh itu, vaksin yang didapatkan oleh kerajaan dapat membantu penduduk tempatan untuk meneruskan pekerjaan tanpa kerisauan dan sedia kala. Pelancongan menjadi suatu bidang pelaburan yang baru yang dapat memacu pertubuhan industri-industri lain yang berperanan sebagai wahana dalam pembangunan negara Malaysia. Sejak tahun 1960, industri pelancongan di Malaysia lebih menjurus kepada pasaran pelancong antarabangsa. Dalam sistem pelancongan, aspek yang perlu diberi penekanan adalah kewujudan pelancong, pembekal barangan ataupun perkhidmatan pelancongan kerajaan dan juga kerajaan. Dalam erti kata lain, keempat-empat elemen ini perlu terlibat dalam mewujudkan sebuah industri pelancongan. Seterusnya, pembukaan sektor pelancongan merupakan peranan utama bagi menyokong pemulihan ekonomi dan juga merupakan langkah yang terbaik bagi menangani krisis kemerosotan ekonomi dalam situasi pandemik COVID-19 yang terus berpanjangan dari masa ke semasa. Kerajaan secara proaktif telah meneruskan dasar yang fleksibel dan pragmatik demi melindungi rakyat dan perniagaan serta menyokong ekonomi dalam menghadapi situasi luar biasa ini. Jawatan Kuasa Khas Pengurus Pandemik atau lebih dikenali sebagai Majlis Keselamatan Negara MKN telah bersetuju untuk membuka sektor pelancongan di beberapa destinasi di bawah program gelembung pelancongan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
Namun, pembukaan semula sektor pelancongan ini mengundang pandangan daripada pelbagai pihak. Antaranya, dari sudut pandangan perspektif yang positif, ia memberikan sinar kepada penggiat industri dan juga masyarakat kerana disebabkan pembukaan sektor pelancongan ia memberi penambahan peluang pekerjaan kepada masyarakat yang secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dapat menjana kembali pendapatan mereka yang terjejas selama ini. Disebabkan krisis pandemik, syarikat-syarikat yang berkaitan dengan aktiviti pelancongan juga turut dapat beroperasi semula seperti industri perhotelan, homestay dan pengangkutan awam. Saya akan menerangkan bahagian kekuatan dan kelemahan pembukaan semula sektor pelancongan. Dari segi kekuatan, yang pertama ialah pengurangan kadar pengangguran. Pengangguran dapat dikurangkan apabila sektor pelancongan beroperasi semula dan kesannya masyarakat dapat menambahkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat juga meningkat. Kekuatan yang kedua pula ialah meningkatkan ekonomi negara serta kemelesetan ekonomi negara dapat diatasi. Pelancong domestik telah menjadikan pengaliran masuk wang dalam ekonomi negara berlaku dan ianya turut menjadikan pertumbuhan ekonomi negara menjadi positif. Kelemahan yang terakhir ialah menaikkan seni dan budaya tradisional. Pelancong domestik yang melawat kawasan bersejarah seperti muzium seni budaya, bangunan bersejarah dan melawat acara budaya di sesuatu kawasan itu dapat mempelajari sambil melancong tentang budaya negeri yang dilancong tersebut. Dari segi kelemahan pula ialah peningkatan harga jualan. Apabila sektor pelancongan dibuka, banyak restoran atau kedai makan yang menaikkan harga makanan secara melampau. Kesannya, masyarakat menjadi berang akan kenaikan harga yang melampau tersebut. Kelemahan kedua pula ialah kes virus COVID-19 turut meningkat. Pelancong yang tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan semasa melancong menjadikan peningkatan kes harian meningkat dan turut menjadikan terdapatnya kluster Langkawi kerana Langkawi adalah kawasan pelancongan yang pertama dibenarkan beroperasi. Kelemahan yang terakhir ialah pencemaran alam sekitar. Alam sekitar menjadi tercemar apabila pelancong membuang sampah merata-rata dan tidak membuangnya ke tempat yang sepatutnya. Kesannya, hidupan akuatik terjejas kerana banyaknya sampah yang timbul di atas permukaan air sungai, pantai dan laut. Kaitan pendidikan, kaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan pembukaan semula sektor pelancongan. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan peranan utama dalam bidang pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan ini yang digunakan oleh peringkat pengajian yang tinggi atau pengajian rendah bagi membentuk seorang individu yang dapat mengembangkan potensi harmoni intelek dan sebagainya. Pendidikan kebangsaan ini turut berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan perkembangan negara Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan berkait rapat juga dengan sektor pelancongan kerana melibatkan perjalanan ke sesuatu lokasi oleh sekumpulan individu untuk tujuan membina pengetahuan secara terus. Pembukaan semula sektor pelancongan dapat dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dari segi potensi besar sebagai satu segmen pasaran baru dalam agenda ekonomi Malaysia. Antara kelebihan yang mendorong kepesatan pelancongan pendidikan Indonesia ialah penawaran pendidikan berkualiti tinggi, kepelbagaian pilihan kursus, iuran pengajian yang berpatutan, aplikasi teknologi pendidikan yang meluas serta mewujudkan aneka pilihan institut pendidikan tinggi sama ada awam walaupun swasta. Selain itu, sektor pelancongan juga berkepentingan dalam destinasi pelancongan yang merujuk kepada pelancong, industri dan rakyat setempat di Malaysia. Menurut Pertubuhan Pelancongan Dunia WTO, pihak berkepentingan dalam pembangunan pelancongan mampu dibahagikan kepada 3 kategori iaitu industri pelancongan, sokongan alam sekitar dan rakyat tempatan atau kerajaan. WTO juga menggariskan peranan industri pelancongan untuk mewujudkan peluang perniagaan, pekerjaan, pendapatan dan pertukaran mata wang asing melalui penyediaan perkhidmatan pelancongan termasuk pengangkutan, penginapan, makanan dan minuman.
sekali peranan persekitaran adalah untuk menarik pelancong mengambil bahagian aktiviti itu berdasarkan budaya tempatan, alam semula jadi, seni bina manusia. Akhirnya masyarakat atau kerajaan termasuk penduduk dalam perniagaan tempatan, badan-badan dan persatuan fungsi untuk membuat keputusan. Ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga pihak yang berkepentingan mempunyai peranan masing-masing dalam membentuk pelancongan yang berterusan. Dalam hal ini, pihak yang berkepentingan juga boleh digunakan untuk mewujudkan destinasi pelancongan pendidikan di mana elemen dalam model pembangunan pelancongan yang mampan merupakan subsektor yang merangkumi persediaan dalam aspek hubungan ruang, aktiviti dan produk. Kesimpulannya, industri pelancongan banyak memberi manfaat yang tidak ternilai kepada negara kita. Oleh hal yang demikian, semua pihak di negara kita harus berganding bahu bagi memperkasa sektor pelancongan sebagai sektor yang mampu membangunkan ekonomi negara kita. Jika tidak, negara kita terpaksa mengalami kemunduran yang menyebabkan negara kita tidak berkembang maju. Justru itu, pelbagai strategi yang efektif harus disusun bagi mengembangkan sektor pelancongan. Seterusnya, industri pelancongan yang sangat luas dan boleh menjadi salah satu sumber utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Bagi Malaysia, perniagaan dan aktiviti berkaitan pelancongan yang berkembang pesat lebih teratur dan strategi yang berkesan diperlukan untuk memastikan bahawa semua produk pelancongan yang akan diperkenalkan dengan baik supaya ia boleh dipasarkan. Selain itu, trend pelancongan hijau dan permintaan bagi pelancongan yang berkualiti juga perlu diambil kira untuk memastikan produk pelancongan semasa boleh mengekalkan dan terus menjana pulangan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Nombor 10. Justifikasi. Punca pembukaan semula sektor pelancongan adalah untuk memperkenalkan rakyat tempatan atau pelancong luar negara mengenai keunikan tempat-tempat pelancongan yang berada di Malaysia yang sekian lama ditutup disebabkan wabak COVID-19. Walaupun sektor pelancongan beroperasi, kerajaan menitik beratkan berkenaan dengan prosedur operasi standard SOP untuk mengekalkan penularan wabak COVID-19, mengelakkan penularan wabak COVID-19. SOP dikira norma baru dalam pengendalian perniagaan dalam kehidupan harian kita. Pendekatan yang diambil kerajaan adalah pendekatan seluruh lapisan masyarakat atau world of society approach. Norma-norma baru yang didapati adalah mengamalkan langkah-langkah menjaga kesihatan, menggalakkan amalan kebersihan yang tinggi, mengamalkan amalan pencegahan jangkitan dan mengelakkan sebarang bentuk perhimpunan. Justru itu, kaedah pendekatan ini adalah penting dalam memastikan pembukaan semula ekonomi negara ini dapat dilakukan dengan lancar, selamat dan berkesan. Seterusnya, pembukaan sektor pelancongan secara berperingkat atau mengikut fasa-fasa pada setiap negeri, iaitu fasa 2, fasa 3 dan fasa 4. Fasa-fasa tersebut telah ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kegagalan untuk mematuhi SOP boleh membawa kepada tindakan yang undang-undang yang akan dikenakan, penarikan balik kebenaran beroperasi atau apa-apa tindakan yang berkaitan. Kerajaan melalui kerjasama antara Kementerian Kesihatan PDRM dan lain-lain badan penguatkuasaan akan membuat pemantauan dan penguatkuasaan dalam usaha memastikan SOP dipatuhi dan berjalan lancar.